duduklah kamu bersama orang yang duduk. Ada beberapa pendapat. Pertama, yang cakap ni ialah Rasulullah cakap pada mereka. Jadi mereka bagi alasan tu, bagi alasan ni. Maka Rasulullah cakap kepada mereka, kalau macam tu, duduklah kamu bersama orang duduk. Siapa orang duduk? Orang duduk ni orang tua-tua yang tak larat. Tua sangat dah ni. Tua dah uzur dah. Tu. Yang kedua, kanak-kanak. Yang ketiga, wanita-wanita. Jadi mereka ni golongan lemah. Tua, wanita, kanak-kanak. Golongan lemah, tak banyak pergi perang. Jadi kamu yang muda, kuat, tak ada masalah kesihatan, tak nak pergi perang juga, kamu telah merendahkan level kamu, darjat kamu ke tahap lemah macam mereka juga. Itu satu. Ini pendapat pertama Rasulullah cakap pada mereka. Pendapat kedua yang cakap ni siapa pada mereka? Syaitan. Syaitan hasut pada mereka. Syaitan hasut, syaitan kata, kamu duduklah bersama orang duduk, tak payah pergi. Boleh seronok main dengan anak isteri, seronok bergurau dengan anak isteri kat rumah. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, yang cakap macam ni pada mereka adalah sesama mereka. Sama-sama munafik, menasihati geng mereka masing-masing, cakap pada mereka, sama-sama geng mereka, kita duduk je lah kat sini bersama orang yang duduk, tak payah pergi perang, tak payah join Muhammad, nanti mati sia-sia. Nampak? Sebenarnya, Allah Ta'ala, point dia sebenarnya adalah ayat ni ialah Allah yang tak nak mereka join peperangan. Samalah juga, kita dah lama tak tahajud, kita dah lama tak solat malam, kita dah lama tak solat Jumaat. Betul kan? Kita dah lama tak solat tahajud, tak solat Jumaat. Contoh, jadi kita kata alasan kita, aku sibuk tu, aku sibuk ni, aku ada anak kecil. Orang lain tak ada anak kecil. Orang lain tak sibuk berniaga. Orang lain tak sibuk bisnes. Orang lain tak sibuk kerja pejabat. Orang lain pun sibuk juga. Tapi kenapa mereka boleh? Sebenarnya, Allah masih lagi tak suka kita. Sebab tu Allah tak pilih kita solat Jumaat. Sebab tu Allah tak pilih kita. Sebab tu Allah Ta'ala tak pilih kita untuk bangun tahajud malam-malam. Kadang-kadang setengah orang tu dia kata, aku sebenarnya boleh, aku sebenarnya boleh, tapi aku tak nak je. Tak. Bukan awak tak nak je. Allah tak nak awak. Itu sebenarnya. Allah tak nak awak. Bukan awak tak boleh. Allah tak nak awak. Kalau ikutkan kes peperangan ni, ada yang buta nak pergi juga. Tapi Nabi tak bagi. Kamu yang sihat, yang muda lagi, kenapa tak nak pergi? Jadi mereka bagi alasan, saya tak pergi sebab sekian. Hakikat, saya cerita hakikat. Hakikat sebenarnya Allah tak pilih. Allah tak nak pilih. Itu sebenarnya hakikat. Hakikat sebenarnya Allah yang tak nak pilih awak pergi keluar. Sebab apa Allah tak nak pilih? Kenapa Allah tak pilih? Ada sebab-sebab dia. Sebab dia akan diberitahu selepas ini. Okey, baik. Seterusnya. Jikalau kharaju, mereka keluar. Munafik-munafik ini keluar. Kharaju, mereka keluar. Fikum, bersama kamu. Fikum, bersama kamu. Okey. Ma tidaklah. Zadukum, mereka menambahkan untuk kamu. Zadukum, mereka menambahkan untuk kamu. Illa, kecuali. Qabalan, kebinasaan. Qabal, kebinasaan. Motor rosak, kereta rosak, telefon rosak, mesin basuh rosak, boleh guna perkataan khabal. Okey? Kenapa motor tak gerak? Khabal. Boleh juga guna khabal. Okey, kenapa mesin basuh ni tak guna kat luar rumah ni? Khabal. Maksudnya dah rosak, binasa. Khabalan, kebinasaan. Okey, upaya terjemah disorder. Tak tahu apa di disorder. Wa dan la nescaya Auda'u, mereka akan bersegera. Okey, Auda'u, mereka akan bersegera. Qilalakum, di celah-celah kamu. Maksudnya mereka akan bersegera masuk ke celah-celah kamu. Qilalakum, di celah-celah kamu. Okey. Yabghunakum, mereka menginginkan terhadap kamu. Yabghunakum, mereka menginginkan terhadap kamu. Al-fitnah, kerosakan. Al-fitnah, kerosakan. Orang putih terjemah sedition. Sedition tu apa? Puan Hayati, sedition? Puan Hayati, sedition tu apa? Kerosakan. Kerosakan. Kenapa gelak? Okey. Wa dan
fikum pada kamu, fikum pada kamu, sama'una orang-orang yang suka mendengar. Sami'a dengar, sama'una orang-orang yang suka mendengar. Itu terjemah sama'una orang-orang yang suka mendengar. Lahum bagi mereka. Lahum bagi mereka. Wa dan Allah alimun maha mengetahui. Alimun maha mengetahui dengan az-zalimin orang-orang yang zalim. Az-zalimin orang-orang yang zalim. Tuan Haji Tunai terjemahkan. Tuan Haji Tunai ayat 47 ni Tuan Haji Tunai tolong terjemahkan. Ada tak Tuan Haji Tunai? Ah. 29. Jikalau mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan untuk kamu kecuali kebinasaan, dan nescaya mereka akan bersegera di celah-celah kamu. Mereka menginginkan terhadap kamu kerosakan, dan orang yang suka mendengar bagi mereka, dan Allah maha mengetahui dan dengan orang-orang yang zalim. Okey, baik. Allah Ta'ala sebut, kenapa Allah tak nak mereka pergi? Okey, mereka punya alasan sekian. Alasan zahir mereka sekian. Alasan zahir. Hakikat sebenarnya Allah tak nak mereka pergi. Jadi Allah Ta'ala sebut, kenapa Allah buat mereka tak nak pergi? Allah Ta'ala kata, pertama sekali, kalaulah mereka pergi bersama kamu, mereka tidak akan memberi sebarang manfaat pada tentera Islam. Mereka tidak akan memberi sebarang kelebihan pada tentera Islam. Itu satu. Melainkan mereka akan khabalan, menyebabkan kehancuran tentera Islam. Mereka akan lebih menyebabkan tentera Islam makin senang nak kalah. Kenapa? Allah kata mereka akan cepat-cepat masuk ke telah kamu, lalu mereka inginkan kerosakan. Macam mana? Mereka ni perang. Katakanlah pergi juga. Mungkin sebab tak ada alasan nak reka, malu takut orang tengok, malu takut orang cakap apa, pergi juga. Jadi mereka pergi perang dalam keadaan mental tak sedia, hati tak sedia. Jadi bila pergi dalam keadaan macam tu, maka yang keluar pada mulut mereka kata-kata tak baik. Apa contoh kata-kata tak baik? Kita ni memang pergi bunuh diri ni. Kita sikit nak lawan musuh punya ramai, memang tak ada harapan nak menang lah ni. Tengok musuh punya tentera, tengok musuh punya senjata. Kita apa ada? Tengok musuh punya kekuatan. Kita akan apa ada? Jadi mereka ni bagaikan kanser yang akan menyebabkan orang lain terkesan. Nampak? Mereka bagaikan kanser yang menyebabkan orang lain terkesan. Sebab tu kemudian Allah kata, bersama kamu ada golongan yang suka mendengar bagi mereka. Oleh kerana munafik ni, mungkin di kalangan munafik yang pergi dalam keadaan terpaksa tu, orang cerdik pandai, orang belajar, orang pandai bercakap. Kemudian di kalangan orang beriman yang betul iman dia, jenis orang suka dengar cakap orang. Oh, betul juga. Asalnya hamba Allah yang beriman ni pergi hati ikhlas, sungguh-sungguh semangat nak berjuang. Tapi bila dengar kata-kata daripada orang munafik yang tak bersedia nak pergi ni, dia akan menyebarkan berita-berita dalam kumpulan orang Islam tu, dia akan menyebarkan berita-berita yang menyebabkan orang Islam jadi lemah semangat. Macam mana cara dia menyebarkan berita? Dia cerita banyak-banyak kehebatan pihak musuh. Dia bandingkan banyak-banyak kekuatan pihak musuh, dia bandingkan dengan kelengkapan peperangan orang Islam yang serba kurang. Jadi mereka ni boleh dikatakan macam kanser yang akan menyebabkan kesan pada jemaah lain. Tak boleh bagi mereka masuk. Tak boleh bagi mereka bercakap. Tak boleh bagi mereka join. Sebab akan beri kesan pada pelajar-pelajar yang lain. Sebab tu, masa saya belajar tahfiz dulu,
Kalau ada pelajar-pelajar yang berhenti ataupun lari dari madrasah tahfiz, okey? Ada pelajar-pelajar yang berhenti ke, dia lari ke, dia berhenti tahfiz ni, dia masuk tahfiz lain. Contoh ni sekadar contoh. Memang betul, masa saya belajar dulu, ada pelajar-pelajar yang tak tahan duduk asrama, tak tahan kena rotan, tak tahan kena marah, dia pun lari. Lari, masuk sekolah tahfiz lain. Jadi dia datang nak jumpa kawan-kawan, ada setengah bekas pelajar tu, ustaz tak bagi jumpa. Dia ni tak boleh jumpa. Ada yang berhenti elok-elok, berhenti cara yang baik, dah habis belajar contoh, ustaz bagi jumpa. Kenapa ustaz-ustaz saya tak bagi jumpa pelajar yang lari ni? Sebab bila dia lari pada madrasah tahfiz tu, dia pergi madrasah baru, apa mulut dia akan sampaikan? Tahfiz baru aku pergi ni lagi baiklah. Tahfiz baru yang aku baru pergi ni boleh buat telefon. Hujung minggu boleh balik. Tak ingat hafalan, tak kena rotan pun. Kena denda selawat dengan istighfar je contoh. Jadi pelajar-pelajar yang asal duduk tahfiz tu, dia dengar, best lah. Kita kat sini dah lah tak boleh balik, tak boleh buat telefon. Lepas tu tak ingat kena rotan kat punggung 5 kali. Contoh. Jadi dia akan menyebarkan pemikiran yang tak baik pada pelajar yang asalnya semangat belajar, asalnya sungguh-sungguh nak belajar, asalnya ni nak jadi hafiz kat situ. Tapi bila pelajar yang dia lari, datang balik, dia akan beri berita-berita yang pelajar ni jadi tak semangat. Sekolah tahfiz aku, lagi satu ke sekolah tahfiz kita boleh balik, ada tu, ada kolam renang, ada padang bola, ada macam-macam permainan. Jadi pelajar-pelajar yang asalnya betul-betul belajar, dia akan hilang tumpuan, dia akan fikir benda lain. Maka ada setengah tu, ustaz saya tak bagi langsung jumpa. Walaupun dia datang dengan mak ayah, nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya, ustaz saya kata apa? Anak awak tak boleh jumpa pelajar lain. Kita tak bagi jumpa. Tak bagi jumpa bukan sebab haram ke, berdosa ke, anak awak tu penjahat. Tak. Dia akan cakap benda-benda yang akan menyebabkan pelajar lain terkesan dengan kata-kata dia. Sebab tu tak bagi jumpa. Tapi kalau pelajar tu habis belajar, dia habis belajar hafal tak ada masalah, dia pergi belajar tempat lain, dia balik semula, kita akan yakin pelajar tu dia akan cakap benda yang baik, yang elok. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala tak nak munafik ni, tadi sekadar contoh. Sebab tu Allah Ta'ala tak nak munafik ni pergi. Kerana apa? Dia ni bagaikan barah yang akan menyebabkan semangat orang Islam lain pun akan luntur. Semangat orang Islam lain pun akan luntur. Sama juga, kalau kita bos sebuah syarikat, kita bos sebuah syarikat, kita dapat berita, dapat tahu ada orang pekerja bawah kita yang banyak burukkan kita. Dia ni banyak burukkan kita, tapi masih kerja dengan kita. Maka dalam nasihat orang bisnes, buang dia. Nasihat orang bisnes, buang pekerja tu. Dia kerja baik, dia kerja okey, dia performan dia bagus kerja. Tapi mulut dia tu suka cerita buruk kita, cari kelemahan syarikat, cari kelemahan kita. Contohlah, dapat tahu, kita buang . Kenapa kita buang? Kerana dia akan memberi kesan buruk pada pekerja-pekerja yang lain. Beri kesan buruk pada pekerja-pekerja yang lain. Ini barah ni. Maka waktu Allah Ta'ala kata, mereka nak beri kerosakan pada kamu, pula tu di kalangan orang Islam. Bukannya semua kita kata hati kuat. Hati kuat ni contoh, awak cakaplah nak cakap apa pun. Awak ceritalah kehebatan mana pun pihak musuh, aku tak peduli. Aku tetap bersama Islam. Memang ramai sahabat macam tu. Tapi bukan semua macam tu. Ada yang sama'una suka nak dengar cerita baru. Suka nak dengar gosip terbaru. Suka nak dengar berita-berita yang makin melemahkan semangat. Maka Allah Ta'ala kata, Allah tak suka orang zalim. Siapa orang zalim dalam ayat ini? 2 golongan ulama kata. Pertama, golongan yang kalau dia pergi, dia akan menyebarkan berita-berita menyebabkan orang Islam makin lemah. Allah tak suka, itu satu. Yang kedua, orang Islam yang lemah iman, yang cepat percaya juga. Betul lah. Kita tak kuat. Dah lah tak kuat. Tak ramai. Senjata tak cukup nak lawan ramai. Macam mati sia-sia je. Orang Islam yang senang percaya pun, Allah Ta'ala kata termasuk orang yang zalim. Sebab tu, berhati-hati dengan siapa kita duduk. Berhati-hati dengan apa kita selalu dengar. Okey? Sebab tu, pihak kerajaan, tak kisahlah siapa kerajaan, ada orang-orang dulu yang dia akan sekat daripada ceramah. Orang ni tak boleh ceramah. Orang ni tak dibenarkan ceramah. Contohlah. Sebab dia kata ceramah orang ni akan beri kesan tak baik pada pendengar. Ceramah orang ni akan beri kesan tak baik pada audien. Contoh. Jadi siapa yang senang terkesan tu? Minta maaf banyak, sentuh politik sikit.
Kalau saya ceramah politik, orang yang dah sokong parti merah jambu, dia tetap akan sokong parti merah jambu. Orang sokong parti warna hitam, dia tetap akan sokong parti warna hitam. Saya parti warna kuning contoh. Saya parti warna kuning. Saya bercakap dengan orang sokong parti merah jambu ke parti hitam. Saya cakaplah macam mana pun, dia tetap tak akan ikut saya. Betul kan? Sebab pegangan dia pada parti dia dah sebati, dah kuat. Tapi siapa kata kesan dengan cakap saya? Orang atas pagar. Orang yang tak nak pilihan raya, dia tak tahu nak undi siapa. Tak tahu nak undi siapa. Tak tahu undi siapa. Jadi saya cakap pasal pilihan raya depan dia, saya mudah nak buat dia terkesan join parti saya. Sama juga dalam ayat ni. Sahabat-sahabat yang dah kuat iman dengan Nabi, dah mantap iman dengan Nabi, hasutlah macam mana pun, burukkanlah macam mana pun, mereka tak terkesan. Tapi sahabat yang iman lemah, yang tak kuat mana, yang baru masuk Islam, senang terkesan. Maka Allah kata, untuk selamatkan yang tak kuat tu, untuk selamatkan sahabat-sahabat iman yang tak berapa kuat tu, maka aku buat munafik tak payah pergi langsung. Senang. Tengok masuk ayat tu. Boleh? Okey, baik. Muka surat baru pula. Muka surat 195. Laqad demi sesungguhnya, ibtaghawu mereka menginginkan. Ibtaghawu mereka menginginkan. Al-fitnah kerosakan. Al-fitnah kerosakan. Min daripada qablu sebelum ini lagi. Qablu sebelum ini lagi. Okey. Wa dan qallabu mereka memutarbelitkan. Qallabu mereka memutarbelitkan ataupun membolak-balikkan. Qallabu ni maksudnya menyatakan benda yang berlawanan dengan fakta. Qallabu tu kita terjemah memutarbelitkan. Maksud qallabu ialah terbalik. Patutnya fakta macam ni, kita sampaikan macam ni. Itu maksud qallabu, terbalik. Okey, mereka memutarbelikkan laka bagimu, bagi Nabi, al-umur, urusan-urusan. Al-umura, urusan-urusan, hatta sehinggalah jaa datangnya al-haq kebenaran, wa dan zahara terzahirlah, semua boleh. Amrullah, urusan agama Allah. Amrullah, urusan agama Allah. Decree of Allah. Betul terjemah decree of Allah. Wa sedangkan hum mereka ni munafik, karihun membenci. Terjemahkan dia Puan Rafiah, boleh terjemahkan tak Puan Rafiah ayat kita ni? Puan Rafiah terjemahkan. Puan Rafiah boleh terjemahkan? Puan Rafiah ada tak Puan Rafiah? Rafiah kat sini ada tak tulis terjemah? Okey, baik, tak ada tak apa. Terjemahkan dia Puan Inun, terjemahkan Puan Inun boleh? Ada. Ada Ustaz, saya dah baca tadi, saya lupa. Ha? Saya dah baca tapi saya dah baca, rupanya saya tak buka phone. Apa ni? Tak unmute. Okay, boleh baca semula tak? Boleh baca semula? Puan Rafiah, baca sekali lagi. Demi sungguh demi sungguhnya mereka menginginkan kerosakan dari sebelum ini lagi, dan mereka memutarbelitkan bagimu urusan-urusan sehinggalah datangnya kebenaran ternyatakan dan urusan Allah, sedangkan mereka membenci. Okey, baik. Allah Ta'ala sambung lagi. Tengok ayat kita ini 1, 2, 3. Semua Allah cerita pasal orang munafik je. Sebab tu surah ni salah satu nama dia Al-Fadhihah, yang membuka rahsia, yang membuka pekung orang munafik. Allah Ta'ala kata, mereka ni bukan sahaja dalam situasi peperangan nak membolak-balikkan fakta. Mereka ni bukan saja dalam situasi peperangan nak menyebarkan keburukan. Mereka ni bukan saja dalam situasi peperangan nak jatuhkan Islam.
sebelum ada peperangan Tabuk. Tabuk ni 9 Hijrah, dah lambat dah ni Tabuk ni. Tabuk ni tahun 9 Hijrah. Daripada tahun 1 Hijrah, 2 Hijrah, 3 Hijrah, 4 Hijrah, 5 Hijrah, memang mereka ni senantiasa nak membolak-balikkan urusan, memutarbalikkan fakta. Masa Nabi SAW sampai Madinah, Nabi telah menyatukan Aus dan Khazraj. Nabi telah menyatukan Aus dan Khazraj. Lalu, orang munafik tak suka tengok ni, Aus dan Khazraj bersatu ni. Mereka telah cocok main jarum daripada dalam hingga hampir-hampir menyebabkan Aus dan Khazraj nak kelahi balik. Aus dan Khazraj ni memang dah lama kelahi. Sebelum ni memang dah kelahi lama bertahun-tahun, berkurun-kurun. Bila Nabi datang, mereka bersatu. Tapi munafik punya jahat ni ialah mereka mainkan jarum daripada dalam untuk membangkitkan kembali sifat perkauman, membangkitkan kembali semangat keturunan sehingga mereka hampir-hampir kelahi balik. Hampir kelahi semula. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Tengok surah Ali Imran muka surat 62. Muka surat 62. Tolong terjemahkan dia muka surat 62. Puan Inun boleh Puan Inun? Ayat berapa? Ayat 100. Ayat 100. 100. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang iaitu Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Okey, sekejap Puan Inun Allah kata orang beriman, kalau kamu dengar cakap mereka tu, sampai kamu nak kelahi semula, sampai kamu nak bergaduh semula, kamu akan jadi kafir balik lepas ni. Puan Inun terus skip ayat 103 terus. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Nampak? Allah Ta'ala kata, kenangkan balik nikmat Allah. Takkanlah kerana kes kecil. Asalnya cerita dia macam mana tahu? Berebut air je. Pemuda-pemuda puak Aus dan Khazraj berebut air kat telaga. Biasa berebut air. Maka di situ puak Yahudi yang munafik ni telah membangkitkan sentimen puak perkauman kat situ. Akhirnya apa yang nak bergaduh, apa yang kat senjata dua puak tu. Nabi datang, Nabi cakap, kamu nak bergaduh, aku dah buat kamu bersatu nak gaduh balik. Kamu nak kembali kepada kekufuran balik. Nabi datang. Sebab apa? Jarum dalaman Yahudi. Semasa Nabi SAW kat Mekah, Nabi berhadapan dengan orang kafir yang secara terang-terangan memusuhi Nabi. Masa Nabi kat Mekah, orang kafir, musyrikin Mekah. Semasa Nabi SAW pergi Madinah, Nabi kita kata masa tu Islam dah kuat, Islam dah ramai, dah ada tempat terbaik untuk markas Islam. Tapi semasa di Madinah, ujian untuk Nabi pula adalah musuh dalam selimut. Jarum-jarum halus daripada dalam. Siapa dia? Munafik ke? Ni satu kes. Kes yang kedua, masa kat Madinah. Apa berlaku? Peristiwa fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwa fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha sampai Nabi SAW hampir-hampir nak menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa punya jarum halus? Siapa punya angkara? Munafik lah. Mereka membolak-balikkan urusan kamu. Fakta sebenar macam ni, mereka terbalikkan macam ni. Fakta sebenar lain, mereka reka cerita lain. Inilah orang munafik. Maka Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, alah mereka tu bukan saja pergi perang tak boleh pakai. Masa duduk kat rumah biasa-biasa ni pun tak boleh pakai juga. Itu maksud ayat.
Dan wahai Muhammad, mereka akan sentiasa buat macam tu sampailah Islam naik, sampailah Islam tinggi, sampailah Islam berjaya, sampailah agama Allah tegak, tapi mereka masih lagi karihun. Mereka tetap membenci agama Islam. Islam mula-mula naik, mereka tak suka. Makin naik, mereka makin tak suka. Jadi Allah Ta'ala kata, sampai Islam dah menang, sampai Islam dah naik pun, mereka tetap tak suka. Mereka tetap tak suka Islam sampai bila-bila. Nampak? Allah Ta'ala punya bocorkan rahsia mereka bukan sekadar dalam peperangan, mereka punya buruk. Duduk kat tempat kamu, duduk kat rumah, duduk kat taman kamu pun, mereka buat benda yang sama juga. Mereka memang tak suka Islam. Siapa mereka ni? Mereka ni munafik. Kalau Yahudi dengan Nasrani memang mereka takkan join lah. Takkanlah Nabi nak ajak Yahudi dengan Nasrani pergi Tabuk. Ni munafik-munafik. Hipokrit. Hipokrit depan Nabi SAW. Okey, baik. Seterusnya. Ayat seterusnya bagus sikit ni. Ustaz, maaf Ustaz. Ustaz, maaf ya. Tadi Ustaz kata yang sedition tu kan, bahasa Inggerisnya sedition, fitnah tu adalah sedition. Sedition tu hasutan. Jadi bila Ustaz telah menerangkan apa yang makna fitnah tu sebagai mana hasutan tu lah lebih tepat daripada kerosakan Ustaz. Oh, hasutan lagi tepat pada kerosakan Okey. Fitnah tu banyak terjemah lah. Tapi nak terjemah hasutan lagi sesuai. Okay, baik, terima kasih. Ustaz bagi Inggeris sedition kan tadi? Sedition, betul. Sedition dalam terjemah Inggeris terjemah sedition. Sedition adalah hasutan. Hasutan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Tunai. Terima kasih Tuan Haji Tunai. Okey, jadi fitnah tadi kita terjemah hasutan. Kita terjemah hasutan. Okey. Sebenarnya bila terjemah kerosakan pun boleh Tuan Haji Tunai. Sebab apa? Bermula daripada hasutanlah akan timbulnya kerosakan-kerosakan yang lain. Jadi terjemah hasutan pun sesuai. Nak terjemah kerosakan pun sesuai. Bermula daripada hasutan yang munafik buat, penghujungnya akan timbul kerosakan lagi besar. Okey, baik. Seterusnya. Terima kasih Tuan Haji Tunai. Ayat seterusnya. Ayat 49. Ayat ni bagus sikit. Wa dan minhum di kalangan mereka, man orang yang yaqulu berkata, i'zan berilah keizinan, li bagiku, i'zan berilah keizinan li bagiku. Jadi kita anak-anak, kita isteri nak minta izin dengan suami, kita pekerja nak minta izin dengan bos, boleh guna perkataan ni. I'zan li, berilah izin kepadaku. Wa dan la janganlah. Taftini, kamu menjatuhkan aku dalam fitnah. Taftini, kamu menjatuhkan aku dalam fitnah. Itu maksudnya. You do not put me into trial. Jangan jatuhkan aku dalam fitnah, dalam ujian yang besar. Ala ketahuilah, terjemah ala ketahuilah, fi dalam al-fitnah, saqatu, mereka telah terjatuh. Bukan terjatuh, mereka telah jatuh. Kalau terjatuh tu nampak tak sengaja kan? Jatuh, mereka telah jatuh. Okey, saqatu, mereka telah jatuh. They have fallen. Wa dan inna sesungguhnya Jahannam, neraka Jahannam, la benar-benar, okey, muhitatun, meliputi, surrounding, indeed surrounding, bi dengan al-kafirin, orang-orang kafir. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rohaya terjemahkan. Puan Rohaya Mama Syuaib terjemahkan. Puan Rohaya. Dan di kalangan mereka orang yang berkata, berilah keizinan bagiku dan janganlah kamu menjatuhkan aku dalam fitnah. Ketahuilah dalam fitnah mereka telah jatuh dan sesungguhnya neraka Jahannam benar-benar meliputi orang-orang kafir. Meliputi dengan orang kafir. Okey, baik. Terima kasih Puan. Baik.
Ayat ni turun mengenai seorang munafik yang bernama Al-Jad bin Qais. Alif Lam Jim Dal nama dia. Al-Jad, ada baca Jadi, ada baca Jadu, ada baca Jid, tak kisah. Tapi nama dia eja Alif Lam Jim Dal. Al-Jad bin Qais nama dia. Jadi dia ni orang lain bagi alasan boleh terima makan sikit. Isteri sakit lah, mak sakit lah, tak cukup duit lah, dia tak sihat lah, dia sakit perut, dia sakit kepala. Orang lain punya alasan nampak boleh terima makan sikit. Dia punya alasan rare. Dia punya alasan ni lain pada yang lain. Dia jumpa Nabi, Nabi jumpa dia, Nabi SAW jumpa dia, nama dia Al-Jad bin Qais. Nabi kata, "Wahai Jad, kenapa kamu tak buat persiapan untuk pergi perang bersama-sama kita ni?" Wahai Jad, Nabi kata, "Wahai Al-Jad, kenapa kamu tak buat persiapan nak keluar berperang sama kita yang kita tabuk ni?" Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, boleh tak izinkan saya tak pergi? Boleh tak izinkan saya tak pergi dan jangan jatuhkan saya dalam ujian fitnah ni." Dia tanya, "Kenapa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, semua orang kat Madinah ni tahu, saya ni tak boleh tahan kalau tengok perempuan." Nampak bijak alasan dia. Semua orang kat Madinah ni tahu, saya ni orang yang tak boleh tahan kalau tengok perempuan cantik. Dan ya Rasulullah, kat Rom tu, wanita-wanita asfar. Asfar tu kuning. Mereka panggil orang Rom orang kulit kuning. Kita Melayu ni, kita panggil orang putih tu Mak Saleh, orang putih. Kita orang Malaysia, Indonesia panggil orang-orang belah-belah sana tu orang putih. Orang putih. Mereka ni panggil orang-orang belah sana orang kuning, kulit kuning. Jadi dia kata, "Ya Rasulullah, aku ni bukan tak nak pergi. Aku boleh pergi perang, aku boleh pergi. Tapi aku ni ya Rasulullah ada masalah. Masalah aku ni tak boleh tengok perempuan cantik. Aku ni kalau tengok perempuan cantik, aku takut nanti aku jatuh ke lembah maksiat." Bijak alasan. Pandai cari alasan. Okey. Aku ni bukan tak boleh pergi perang, boleh pergi perang. Tapi kat Rom ya Rasulullah, Rom ni, berita-berita yang sampai pada aku, wanita-wanita kulit kuning sangat cantik. Mereka orang Arab. Mereka anggap orang Rom tu, orang putih tu, lagi cantik, cuma comel lah pada orang Arab. Maka, aku patut kau tak nak pergi. Aku takut aku nanti tengok perempuan cantik sangat, aku takut gagal kawan nafsu, berlaku benda tak baik dengan wanita tersebut. Bijak alasan ni. Nampak bijak alasan ni. Boleh guna. Okay. Kalau family ajak pergi umrah ke, family ajak pergi haji, tak nak pergilah. Saya tak boleh tengok wanita Arab, tak tahan cantik sangat. Saya takut jatuh lembah maksiat. Boleh gunalah. Tapi ingat alasan tu digunakan oleh orang munafik, Allah sebut dalam Quran. Jadi siapa nak jadi munafik boleh guna alasan yang sama. Baik. Maka Nabi pun kata pada dia, kalau macam tu tinggallah. Maka Nabi beredar dalam keadaan marah, Nabi bagi izin dia juga. Tak apa, beredarlah. Allah Ta'ala kata, di kalangan mereka ada yang kata, berilah izin aku tak payah pergi dan jangan jatuhkan aku dalam lembah fitnah ni. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, mereka sebenarnya telah pun jatuh di lembah fitnah tersebut. Apa maksud dia? Mereka bagi alasan bodoh tak nak pergi perang sebab takut tengok perempuan comel sangat tak tahan. Wahai Muhammad, mereka sebenarnya telah pun terjatuh dalam fitnah sekarang ni, tak pergi lagi. Apa fitnah mereka? Penipuan. Satu, penipuan. Yang kedua, pengecut. Yang ketiga, bermuka-muka. Jadi, orang macam mereka ni tak perlu berzina dulu untuk kata mereka dalam kerosakan. Orang yang munafik ni, mereka tak perlu berzina dulu untuk katakan mereka terjatuh dalam fitnah. Tak perlu zina pun. Mereka sekarang pun dah jatuh dalam fitnah. Kerana pengecut, bermuka-muka, menipu Nabi. Itu dah fitnah bagi mereka. Jadi mereka tak payah bagi alasan, kalau aku zina mati macam mana? Kalau aku zina mati tersebut taubat macam mana? Tak payah bagi alasan bodoh tu. Kerana kalau sekarang kamu mati pun, kamu tetap berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak Allah marah ni? Nak bagi alasan, konon-konon alasan tu rare nampak cerdik. Konon-konon alasan tu rare nampak cerdik sikit. Okey? Tapi sebenarnya alasan tu membuat mereka nampak bodoh lagi dan Allah Ta'ala buka pekung kebodohan mereka lagi besar perasaan malu mereka pada orang lain setelah turunnya surah ni. Maka Allah Ta'ala cakap ujung tu senangnya.
neraka Jahannam akan senantiasa meliputi orang kafir. Munafik apa hukum dia? Munafik zaman Nabi hukumnya kafir. Zaman sekarang tidak ada munafik. Zaman sekarang yang ada hanya munafik amal. Munafik dari sudut amalan dia sama macam orang munafik. Orang Islam sekarang kadang-kadang tak sembahyang. Kadang-kadang sembahyang lewat. Okey. Depan mak ayah pakai tudung, belakang mak ayah tak pakai tudung, contoh. Ini dipanggil munafik amal. Okey. Depan mak ayah pakai tudung. Mak ayah tak ada, pergi jalan-jalan jauh, bukan depan mak ayah buka tudung. Contoh. Ini sekadar contoh. Itu kita panggil munafik amal. Bukan munafik akidah. Munafik di zaman Nabi SAW, mulut mereka cakap beriman dengan Nabi, tapi hati mereka tak beriman dengan Nabi. Maka apa hukum dia? Kafir. Kafir. Maka Allah Ta'ala kata, mereka tu sama ada berzina ke tak berzina, tak kisah perempuan kuning, perempuan merah, perempuan hijau, perempuan biru, tak kisah dia berzina. Mereka tu walaupun tak berzina dengan orang-orang Rom tu, konon-konon alasan tak tahan dengan perempuan tu, Allah Ta'ala kata, mereka tetap masuk neraka juga. Sebab mereka munafik. Sebab mereka adalah munafik. Nampak? Bagi alasan yang pelik-pelik, okey, bagi alasan yang pelik-pelik menyebabkan, okey, bagi alasan yang pelik-pelik, bagi saya, daripada bagi alasan jenis baik dia bagi alasan. Baik dia bagi alasan. Tak pergi perang nampak buruk dah. Bagi alasan bodoh macam ni nampak 2 kali buruk. Lagi baik tak bagi alasan. Lebih baik tak bagi alasan. Boleh? Okey, baik. Seterusnya, in jika tusibka menimpa kamu hasanatun kebaikan tasuhum ia menyakitkan mereka wa dan in jika tusibka menimpa kamu musibah lah, bahasa Arab musibah, bahasa Melayu pun musibah juga. Yaqulu mereka berkata qad sesungguhnya akhazna kami telah membuat pilihan. Okey. Amrona dalam urusan kami min daripada okey, qablu sebelum ini wa dan yatawallau berpaling. Okey, baik, boleh Muhammad Ainun. Yatawallau mereka berpaling, wa sedangkan hum mereka farihun orang-orang yang bergembira. Orang nama Farhan, Farah, Farihin tu semua ada gembira lah tu. Farihun, people who rejoice. Rejoice tu gembira, bukan pakai shampoo cap rejoice. Terjemahkannya Tuan Haji Mawardi. Terjemahkan Tuan Haji Mawardi, boleh? Tuan Haji Mawardi. Okey. Jika menimpa kamu kebaikan, ia menyakitkan mereka, dan jika menimpakan kamu mereka berkata, sesungguhnya kami telah membuat pilihan dalam urusan kami daripada sebelum ini, dan mereka berpaling sedangkan mereka orang-orang yang bergembira. Okey, Allah Taala cakap kat Nabi. Surah ni, ayat-ayat ni turun lepas Nabi SAW balik daripada Tabuk. Surah ni turun lepas Nabi balik pada Tabuk. Maka Allah Ta'ala cakap pada Nabi, wahai Muhammad, mereka tu pandai bermuka-muka depan kamu. Depan kamu sweet talk. Cakap pun dia bagus, cakap pun dia baik. Bersumpah tu mainan bagi mereka. Tapi wahai Muhammad, dalam hati kecil mereka, kalau kamu dapat kebaikan, apa maksud dapat kebaikan? Kamu menang dalam peperangan, mereka tak pergi. Geng-geng munafik ni tak pergilah. Dah bagi kelentong mereka alasan pelik-pelik tu, tak pergilah. Okey?
Kalau menimpa kamu kebaikan, maksudnya kamu menang dalam peperangan, kamu dapat tawan negeri yang baru, negara yang baru, kamu dapat ghanimah berlambat-lambat, kamu dapat pampasan berlambat-lambat, kamu dapat tawanan beramai, maka ia menyakitkan hati mereka. Sakit hati sangat. Kenapa dia menang? Macam mana dia boleh menang? Macam mana dia boleh menang? Tapi kalau menimpa kamu musibah tertimpa pada kamu, mereka pun berkata dengan penuh kegembiraan, kami telah membuat pilihan kami. Maksudnya apa? Mujur kami tak pergi. Itu maksud. Qad akhazna amrana. Itu maksudnya, mujur kami tak pergi. Sebab tu pilihan kami tepat tak menyertainya. Sebab kalau kami pergi, kalah macam mereka juga, mungkin kena tawan macam mereka juga, mungkin mati katak macam kaum mereka juga. Mereka pun berpaling dalam keadaan gembira. Ini bukan dalam perang Tabuk saja ni. Ini sekarang perang Tabuk 9 Hijrah. Dalam peperangan Uhud tahun 2 Hijrah benda sama juga. Tengok surah Ali Imran. Semua buka surah Ali Imran. Ayat 120. Page 65. Page 65 ayat 120. Allah cakap tentang orang-orang munafik ni dalam peperangan Uhud. Kalau kita ingat balik surah Ali Imran, kita cerita tentang peperangan Uhud. Okey, Puan Mainun, terjemahkan Puan Mainun. Ayat 120 ada Puan Mainun? Ada tak Puan Mainun? Tadi minta izin keluar tadi, Puan Ainun ke Puan Mainun? Saya tak pasti minta izin keluar tadi. Ada hantar mesej minta izin keluar tadi. Puan Mainun ada, Puan Mainun? Puan Mainun minta keluar. Oh, okey. Sorry. Minta maaf. Saya ingat ke Puan ini minta keluar tadi. Terjemahkan dia Puan Hazar. Puan Hazar boleh terjemahkan Puan Hazar. Ayat 120, page 65. Jika kamu memperolehi kebaikan, nescaya mereka bersedih. Tetapi jika kamu ditimpa bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka sedikit pun tidak akan menyusahkanmu. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala apa yang mereka lakukan. Okey, baik. Terima kasih Puan Hazar. Kenapa ada macam ni? Sebab dengki dalam hati mereka. Jadi orang Islam pun, dalam ayat ni, pengajaran kita, orang Islam pun kita hari ni, tak ada munafik saya kata tadi. Tapi kalau kita tengok saudara se-Islam kita berjaya, kaya, bahagia, anak-anak semua bagus, family tak ada masalah, bisnes bagus, kita dengki. Kita sakit hati tengok orang berjaya. Kita sakit hati tengok saudara se-Islam kita berjaya. Tak puas hati dia berniaga kaya. Tak puas hati dia naik pangkat. Tak puas hati dia banyak dijemput buat persembahan kat sana kat sini, buat demo sana sini, contohlah, kita tak puas hati. Bila kita sakit hati terhadap kejayaan saudara kita, pertama kena ingat, hati kita masalah. Hati kita masalah. Yang kedua kena ingat, kita punya sifat, kita punya perangai sama macam munafik dalam surah At-Taubah, dalam surah Ali Imran tadi. Tengok orang Islam berjaya, sakit hati. Tengok orang Islam gagal, gembira. Pada muka bisnes tak jadi. Buka kedai 2 bulan je lepas tu tutup, pada muka. Nak berniaga tu tak jadi, pada muka, contoh. Jadi bila kita bergembira terhadap kejatuhan orang Islam, sama ada urusan agama atau urusan duniawi, pertama kena ingat hati kita masalah. Ada sifat dengki yang sangat tak baik. Yang kedua kena ingat, kita punya perangai sifat sama macam orang munafik dalam surah Taubah dan juga surah Ali Imran. Lalu munafik yang tak pergi perang ni, tiba-tiba dia tengok orang Islam ramai mati. Apa kata dia? Kalaulah mereka tu buat pilihan sama macam kita, tak pergi perang, mesti mereka tak mati kan? Tengok apa Allah Ta'ala kata. Tolong baca terjemah dia Puan Rohana Hamzah. Tolong baca Puan Rohana Hamzah boleh? Muka surat 70 ayat 156. Letak Puan Rohana Hamzah. 70-156 Ustaz. Ya, tolong baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya,
apabila mereka mengembara di bumi atau berperang. Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Ya, Dengan cukup Puan. perkataan Puan Rohana, tengok muka Ya. surat 72 pula. Puan Rohana, page 72, 72 ayat 168. ayat 168. Okey. Ha. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak ikut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu daripada dirimu jika kamu orang-orang benar. Okey. Nampak? Orang munafik. Bila Nabi pergi perang, atau orang Islam ramai mati, mereka pun cakap, mujur kami tak pergi. Mujur kita tak pergi. Kalau kita pergi, kita pun mati macam dia orang juga. Nampak? Punya busuk hati mereka. Kemudian, tengok surah An-Nisa. Allah cerita dah benda ni sebenarnya. Sifat orang munafik, bila time nak pergi perang, mereka melambat-lambatkan. Buka surah An-Nisa semua ya. Buka surah An-Nisa nak cerita lagi ni. Ciri-ciri munafik. Wa inna minkum. Okey. Muka surat 89, 72, 73. 72, 73. Sama macam ayat kita ni. Lebih kurang. Sama. Page 89, 72, 73. Kalau orang Islam menang, orang rugi aku tak pergi. Kalau orang Islam kalah, mujur aku tak pergi. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Tolong baca Puan Rohana binti Hashim. Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat tidak mahu ke medan perang. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadaku kerana aku tidak ikut berperang bersama mereka. Dan sesungguhnya jika kamu mendapat kurniaan kemenangan daripada Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula. Okey, nampak? Kalau orang Islam menang, dia tak pergi, munafik tak pergi. Kalaulah aku pergi, mesti dapat sekali pampasan, tawanan, ghanimah macam mereka dapat. Kalau orang Islam kalah, mereka cakap dengan penuh gembira. Mujur aku tak pergi. Syukur pada nikmatlah buat ni. Kalau aku pergi mesti mati macam mereka. Ada orang Islam yang mati kat peperangan tu, seolah-olah belum pernah ada kasih sayang. Mak munafik ini duduk sejiran. Bila orang Islam mati, tidak ada perasaan kesian sikit pun. Tu sifat orang munafik. Bahkan mereka bila dengar berita orang Islam kalah dapat musibah, mereka berpaling dalam keadaan penuh kegembiraan. Dalam keadaan penuh kegembiraan. Inilah ciri munafik yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surah At-Taubah. Kita sekarang Alhamdulillah, kita tak munafik akidah. Akidah kita tak munafik kerana orang munafik akidah hukumnya kafir. Orang munafik akidah hukumnya kafir, masuk neraka. Kita orang Islam hari ini, kita masih terdedah dengan munafik amal. Munafik amal. Apa maksud munafik amal? Kita betul iman amalan seharian sebiji macam orang munafik. Suka orang Islam, suka tengok orang Islam gagal. Sedih tengok orang Islam berjaya, menipu, bermuka-muka, itu semua sifat orang munafik. Apa hukum dia munafik amal? Munafik akidah hukumnya kafir, munafik amal hukumnya fasid. Kalau tak taubat, Allah tak ampun dosa, boleh kena azab ke akhirat juga. Fasik. Okey? Okey, seterusnya. Qul, katakanlah ayat 51. Qul, katakanlah. Ustaz, Ya? boleh saya tanya tak mengenai ayat 49 tadi Ustaz? Boleh. Okey. Siapa ni? Ada tafsir Ibn Katsir ni yang saya rujuk. Saya tak faham sikit. Dia kata dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda kepada Bani Salamah, siapa pemuka kalian? Saya tak faham maksud pemuka tu. Wahai Bani Salamah, mereka menjawab Al-Jad bin Qais, tapi kami menganggapnya kikir.
Rasulullah lalu bersabda, penyakit apa yang paling parah dari penyakit kikir? Tetapi petinggi kalian adalah pemuda yang bakhil dan putih, iaitu Bashar bin Abdul bin Al-Bara' bin Ma'rur. Macam mana Ustaz dia punya kaitan yang Abdul Bashar tu dengan ayat 49? Kalau Ustaz boleh sini. Tafsir apa bukan Datin buka apa? Tafsir Ibnu Katsir. Oh ya ke? Bahasa Indonesia punya ke? Ni tak tahu lah, ada Quran ni miracle the reference. Jadi dia condensekan je lah Ustaz. Dia ada tafsir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Okay. Kalau Ustaz nak jawab kemudian tak apa. Wallahu alam, saya pun tak jumpa lagi tafsir tu. Nanti kalau saya jumpa saya beritahu semula lah nanti, boleh? Okey, boleh. Okay. Nanti saya tengok balik. Sebab dalam tafsir Ibnu Katsir Arab punya ni tak ada yang cerita tu. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Boleh Okey, baik, seterusnya. Kul katakanlah, lan sekali-kali tidak akan yusibana menimpa kami, sekali-kali tidak akan menimpa kami illa kecuali apa yang kataba telah menetapkan Allahu oleh Allah lana bagi kami huwa dialah maulana pelindung kami okey, wa dan ala terhadap boleh ke atas, boleh ala terhadap. Okey, Allah lah, kita terjemah Allah lah. Okey, fa maka liyatawakkali hendaklah bertawakal al-mu'minun orang-orang yang beriman. Okey, baik, terjemahkan dia Tuan Haji Syafiq. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah menetapkan oleh Allah bagi kami, dialah pelindung kami, dan terhadap Allah lah maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Okey, baik. Siapa ada amalkan manzil ataupun munjiat akan jumpa ayat ni. Tuan-tuan type kat Google je ayat munjiat. Ayat-ayat munjiat. MUNJIYAT. Ayat-ayat munjiat, terjemah munjiat tu ayat-ayat penyelamat. Ayat-ayat yang akan beri pelindungan pada diri kita. Antaranya ayat ni. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Baik. Allah suruh orang Islam jawab kepada orang munafik yang kata, itulah pergi lagi perang, dah mati. Pergi lagi perang ikut Muhammad tu. Tengok, dah terbunuh, dah kena tawan, dah rugi. Tengok kami tak pergi. Selamat tak mati kan? Maka Allah suruh Islam kata, la yusibana illa ma kataballahu lana. Apa maksud dia? Tidak akan menimpa kami sesuatu musibah pun kecuali musibah tu telah ditentukan oleh Allah. Kamu bagi alasan sebab pergi perang itulah mati. Sebab tentera sikit itulah kalah. Sebab tak cukup alat peperangan, sebab tu kena tawan. Allah suruh Islam kata, sebenarnya kami pergi perang ke, kami tak pergi perang ke, kami cukup senjata ke, kami ramai tentera ke, kalau Allah kata musibah tu dapat pada kami, tetap kami kena musibah tu. Kami kalah bukan sebab tak cukup, bukan sebab tak ramai, bukan sebab apa-apa. Kami kalah sebab musibah tu Allah tentukan kena kami. Orang tu mati bukan sebab dia travel. Orang tu mati bukan sebab dia pergi perang. Orang tu mati kerana Allah telah tentukan musibah tu pada diri dia. Tu cerita dia. Kamu bagi alasan kalau tak pergi perang, duduk kat rumah pemalas pengecut macam kamu tak mati. Sebenarnya mati tak mati tak ada kaitan pun dengan pergi perang.
panjang umur tidak ada kaitan dengan tak pergi perang. Maksudnya, siapa pergi perang pendek umur, siapa tak pergi perang panjang umur. Tak ada. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok balik muka surat tadi. Tadi Puan Nurona Hamzah ada baca muka surat 70 ayat 156. Okey, sekarang 154 pula. Muka surat 70 ayat 154. Allah Taala kata, kalau Allah tentukan kamu mati kat mana, kamu akan tetap keluar rumah pergi mati kat situ juga. Puan Rosnah Hussein, tolong baca Puan Rosnah Hussein, boleh tak Puan Rosnah Hussein? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian 154 kan? Ya, 154. Panjang sikit tu, tapi tolong baca je. Kemudian setelah kamu ditimpakan kesedihan, dia menurunkan rasa selamat kepadamu, berupa rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah ditemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan ini di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadanya. Mereka berkata lagi, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati, terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Okey, cukup. Terima kasih Puan. 2 point saya. Puan Rosnah, sampai situ je. Nampak? Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Kalaulah kamu duduk kat rumah kamu pun, Allah tentukan kamu akan mati dekat Mesir. Contoh. Contohlah kan. Kamu tetap akan keluar rumah kamu, pergi Mesir, mati kat Mesir. Pergi Mesir, mati kat Mesir. Ada orang dia sakit, dia kata kat anak isteri dia, saya nak mati kat Mekah. Maka anak-anak dia pun kumpul duit, share-share, hantar ayah dia pergi umrah. Contohlah, ayah dia kata aku nak mati kat Mekah. Pergi umrah, masuk hospital, berhari-hari tak sembuh-sembuh juga. Okey. Last sekali, hospital suruh balik. Okey, hospital suruh balik. Balik kat Malaysia, mati kat Malaysia. Apa maksudnya? Walaupun dia niat nak mati kat Mekah, dia niat nak mati kat mana-mana, tapi dia tetap akan mati di tempat mana Allah tentu dia mati. Maksudnya, Allah suruh orang Islam jawab pada orang kafir Quraisy, Allah suruh orang Islam jawab pada orang munafik, kami, kawan-kawan kami yang mati itu bukan sebab dia pergi perang. Dia mati sebab Allah tentukan dia mati. Kamu panjang umur bukan sebab kamu tak pergi perang. Kamu panjang umur sebab Allah tentukan kamu panjang umur. Ada sahabat Nabi, saya lupa nama dia, setiap peperangan dia join Nabi. Setiap peperangan dia join. Last kali dia mati, dia meninggal dunia kat tempat tidur kat rumah dia sendiri. Nak ceritanya, pergi perang bukan sebab orang tu mati, tak pergi perang bukan sebab orang tu boleh hidup lama. Mati adalah ketentuan Allah, mati adalah ketetapan daripada Allah. Duk mana saja kalau Allah kata mati-mati. Tengok surah An-Nisa. Allah kata kalau kamu dalam benteng yang kukuh lagi tinggi pun, kamu tetap akan menghadapi kematian. Tengok muka surat. Surah An-Nisa. Kita dah lalu sebenarnya ayat ini. Kita ulang kaji balik je. 90. Ayat 78. Tolong baca Puan Nurzihan. Puan Nurzihan boleh tolong baca Puan Nurzihan. Okey. 78 ya. Ya. Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka mendapat kebaikan, mereka mengatakan, ini daripada sisi Allah, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini daripada engkau, Muhammad. Katakanlah,
semuanya datang daripada sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Okey. Puan Nazihan, buka muka surat 414. Semua buka 414. Boleh Puan Nazihan? Page 414, Okay, ayat sekejap. 34. Nak cerita bab mati-mati kalah ni. 414 ayat berapa Ustaz? Bawah sekali. 34. Ya. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan esok, dan tidak ada seorang pun yang akan dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Okey. Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nampak? Orang munafik punya ayat, jangan pergi perang, nanti cepat mati. Duduk kat rumah, lambat sikit mati. Tu ayat munafik tu. Allah Ta'ala kata, tidak ada seorang pun tahu kat mana dia akan mati. Kalau tahu senang. Kalau saya tahu, saya akan mati kat Johor, saya takkan pergi Johor. Walaupun ada orang offer saya 5 juta. Awak nak 5 juta, awak tolong pergi Johor je hantar barang. Sorry, saya tak akan pergi Johor. Walaupun orang offer kat saya 26 juta, saya tak nak pergi juga. Contoh. Jadi oleh kerana kita tak tahu kat mana kita mati, kita akan gerak kat mana kita nak gerak. Dan ayat yang dibaca surah Ali Imran tadi oleh Puan Rosnah, kalau kamu duduk rumah kamu pun, Allah tentukan kamu mati kat sekian-sekian tempat, kamu tetap akan keluar daripada rumah kamu pergi tempat tersebut. Maksudnya, setiap musibah tu ditentukan oleh Allah. Bukan sebab kalah kami sikit. Sebab kami sikit lah kami kalah. Sebab kami tak cukup senjata lah kami kalah. Sebab kamu tak join lah kami kalah. Tak. Kami kalah ke, kami menang ke, kami terbunuh ke, kami ditawan ke, semua tu adalah ketentuan daripada Allah. Kalau Allah tak tentukan musibah tu timpa kami, tetap takkan tertimpa musibah tu pada kami. Jadi ayat munjiat tu, bagus kita amalkan. Nanti ingatkan saya, tak silap saya kalau kita type kat Google, ayat-ayat munjiat, nanti akan keluar PDF. Akan keluar PDF ayat munjiat. Nanti kalau saya ingat, saya akan share dalam grup. Kita amalkan manzil, munjiat, itu semua baik untuk pendinding diri kita. Itu semua baik untuk pendinding diri kita, selamatkan diri kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata pada Ibnu Abbas. Nabi kata pada Ibnu Abbas, okey, kalaulah manusia dan jin, mereka semua berkumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tak akan dapat memberi manfaat kepada kamu kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tentukan pada kamu. Dan kalaulah manusia dan jin semuanya berkumpul untuk beri mudarat pada kamu, mereka tidak akan dapat beri mudarat kepada kamu kecuali perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah tetapkan mudarat pada kamu. Wajaf rufi'atil qalam, wajaffahatis sufuf. Apa maksud dia? Pena telah diangkat. Pena telah diangkat. Semua telah ditulis. Dan telah keringlah mushaf-mushaf. Kertas-kertas yang Allah tulis wahyu kita tu, bukan kertas lah, contohlah ni. Allah tulis wahyu apa tu, telah kering. Jadi, musibah yang Allah Ta'ala tentukan takkan kena kita, takkan kena kita. Walaupun sejuta orang merancang nak kenakan kita musibah tersebut. Jadi, ada malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk jaga manusia daripada ditimpa musibah yang Allah tentukan tak kena pada dia. Ada orang nak tembak dia, tapi malaikat jaga, malaikat akan buat peluru tu tak kena orang tu. Peluru tu tak kena pun orang tu. Dia nak tembak orang yang dia dah aim tu, tapi tengok kena driver dia, kena pengawal dia, kena pembantu dia, kena isteri dia, tak kena pun dia. Sebab apa?
Allah dah tentu dah dia mati bukan dengan sebab perkara tersebut. Ini kita panggil malaikat apa tahu? Kita panggil malaikat 40 ke 44? Saya tak ingat dah. Orang lama sebut malaikat 40 ke malaikat 44? Tuan Haji Tunai, pernah dengar Tuan Haji Tunai? Malaikat 40 ke 44 Orang bahasa lama-lama. Ada Tuan Haji Tunai? Ada. Antara masa, Dia pernah dengar tu Ustaz. Tapi malaikat 40 ke 44? saya pernah dengar tu tapi tak pasti. Saya 44 ke rasa mak saya selalu sebut, arwah mak selalu kata 44. 44. Okey. Malaikat tu memang ada. Malaikat tu memang ada yang Allah Ta'ala putuskan untuk jaga tu. Tapi berapa jumlah dia, wallahu alam. Mana mari 44 tu saya pun tak pastilah. Okey, tengok muka surat 250. 250. Tolong baca Tuan Haji Rashid boleh? Tuan Haji Rashid. 250 ayat 11. Tuan Haji Rashid ada? Tuan Haji Muhammad Rashid? 250 ayat 11. Boleh baca tak? Okey. 250 ayat 11. Ya. Baginya manusia ada malaikat yang selalu menjaganya bergiliran daripada depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung baginya selain Allah. Okey. Tuan Haji Rashid satu page lagi. 135. Muka surat 135. Ayat 61. Sama juga. Jadi malaikat-malaikat tadi, they guard him. Malaikat tu jadi guard bagi manusia. Allah suruh. Depan ada, belakang ada, jaga dia daripada dapat musibah, daripada tertimpa musibah yang Allah tak tentukan. Satu lagi muka surat 135 ayat 61. Ni nak cerita malaikat 44 tadilah. Okey. Muka Dan surat dia 135. Dialah penguasa mutlak atas semua hamba-Nya dan diutuskan kepadamu malaikat-malaikat sebagai penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Melalaikan tu orang putih terjemah melalaikan tu neglected. Malaikat tak pernah lalai, tak pernah cuai. Dua perkara. Malaikat tak pernah cuai jaga manusia. Malaikat tak pernah cuai jaga manusia. Itu satu. Yang kedua, malaikat tak pernah lalai, tak pernah cuai dalam perintah Allah cabut nyawa manusia. Itu maksud ayat ini. Jadi, untuk musibah yang Allah tak tentukan kena pada kita, Allah hantar malaikat untuk jaga kita. Untuk musibah yang mana Allah Ta'ala tentukan kena pada kita, tetap akan kena. Tetap akan kena. Walaupun kamu duduk rumah, walau ada orang dia kata tempat paling selamat di rumah. Betul kan? Tempat paling selamat di rumah, orang cakap macam tu. Contoh. Tapi boleh berlaku juga. Pencuri masuk rumah dia, bunuh dia. Berlaku juga. Ada orang ikut undang-undang jalan raya. Ada orang ikut undang-undang jalan raya. Okey? Bawa kereta tak ikut undang-undang, orang cakap senang mati. Senang aksiden. Tapi ada orang bawa kereta ikut undang-undang, orang lain yang langgar dia, mati juga. Betul kan? Ada video kat Johor baru ni, ada kereta langgar, terbalik askar tu, kereta askar tu mati. Dan tu nak ceritanya, setiap musibah yang Allah tentukan tetap akan kena. Walaupun kamu berhati-hati, kamu berjaga-jaga, kena juga. Setiap musibah yang Allah Ta'ala kata takkan kena. Walaupun kamu pergi perang, walaupun kamu buat kerja bahaya, walaupun kamu berada dalam situasi yang sentiasa senang dapat kematian, tapi Allah Ta'ala kata takkan kena. Jadi ayat ini, sebenarnya, kita boleh pujuk hati kita. Kita boleh guna untuk pujuk hati kita. Contoh anak kita keluar kerja naik motor, pak aksiden mati. Contoh. Kita mau kata, kalaulah kita tak bagi dia naik motor, mesti tak mati. Kalaulah dia naik kereta, mesti tak mati. Kita cakap macam tu kan? Sebenarnya kita kena pujuk hati kita, baca ayat ni. Tak, Allah Ta'ala tak akan bagi dia musibah. Melainkan musibah tu telah ditentukan untuk dia. Ayat ni, kita boleh guna untuk pujuk hati kita setelah musibah tu berlaku. Adapun sebelum berlaku musibah,
Tak salah kalau kita pilih langkah berjaga-jaga. Kita tak nak bagi anak kita naik motor. Kita kata sama ada beli kereta ataupun naik LRT je contoh. Tu tak apa. Ini bila dah berlaku musibah, kita pun kata, kita hantar mak kita, ayah kita pergi umrah, mati kat sana. Contohlah. Kita pun kata, kalaulah mereka tak pergi umrah, mesti kita boleh dapat jumpa mereka lagi hari ni kan. Tak boleh cakap macam tu. Semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pentingnya, Allah Ta'ala cakap, orang mukmin kena sentiasa bertawakal pada Allah. Baik. Part kedua ayat ni menjelaskan part pertama ayat ni. Part pertama ayat ni nak beritahu semua musibah daripada Allah. Betul kan? Semua musibah daripada Allah. Tapi dalam masa yang sama jangan tinggal tawakal. Jangan pula lepas ni kita pergi perang, tak pakai baju perang, pakai keplekat baju pagoda, berjalan tengah-tengah medan perang. Okey? Pasal orang tanya, kenapa tak berlindung? Kenapa tak pakai shield? Kenapa tak pakai shield? Kenapa tak berlindung? Kenapa tak pakai baju besi perang? Kita pun jawab, Allah kata mati-mati lah. Allah kata tak mati, tak matilah. Itu nama dia tawakul. Buat tawakal. Salah. Allah sebut tawakal. Apa maksud tawakal? Orang Islam sebelum berperang, kena buat persiapan sehabis mungkin untuk mengelakkan kematian. Baju besi, shield, perisai, topi besi, senjata cukup, alat memanah cukup, persiapan dah cukup komplit, barulah berserah pada Allah. Tu tawakal sebenar. Kalau pergi perang tak bawa apa saja, tak bawa senjata, baju besi pun tak pakai, topi besi pun tak pakai, lepas tu dengan alasan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Nampak macam cerdik tapi jahil. Kenapa tak pakai baju besi? Kalau Allah kata mati, matilah. Kalau Allah kata tak mati, tak matilah. Nabi Muhammad orang paling tinggi tawakal pada Allah pakai baju besi. Nabi Muhammad orang paling tinggi tawakal pada Allah pakai topi besi, pakai baju besi pergi perang. Kamu baru hafal 2 juzuk dah rasa tawakal tinggi, pergi perang pakai baju pagoda saja. Lepas tu dengan alasan baca ayat ni. Allah kata mati-mati lah. Macam tu juga kita bawa motor laju-laju melebihi had laju sepatutnya. Orang pun tanya, tak takut mati ke? Dia pun jawab, aku belajar dengan Ustaz Huzaifah. Allah kata, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Salah tu. Itu jahil. Sebab Allah sebut walaupun semua musibah daripada Allah, tapi Allah suruh tawakal. Walaupun semua musibah daripada Allah, Allah suruh tawakal. Maksud tawakal? Berhati-hati, berjaga-jaga, pakai pelindungan diri. Itu baru tawakal sebenar. Kalau orang yang tidak buat usaha, kemudian hanya kata musibah tu Allah kata kenalah. Itu bahasa Arab sebut tawakul. Tawakul ialah buat tawakal. Buat tawakal. Ada je anak-anak kita yang Allah Ta'ala bagi kecerdasan akal tak sama macam anak orang lain. Anak orang lain belajar sikit je tapi ingat banyak. Anak kita dah rajin belajar banyak tapi rezeki ingatan tu tak sama. Betul kan? Anak orang lain belajar sikit je tapi periksa 5A. Anak kita belajar banyak, tusia macam-macam, periksa tetap 2A contoh. Jadi, sebelum keluar peperiksaan, apa kena buat? Usaha dulu. Usaha dulu. Lepas dah usaha baru tawakal. Lepas keluar result barulah kata semua ni ketentuan Allah. Dah keluar result pun kata macam tu. Tapi sebelum peperiksaan kena usaha dulu. Jangan pula anak kita tentang belajar musibah ni anak kita berkata, "Mak, kalau Allah kata gagal juga mak. Kalau Allah kata saya gagal, saya tak akan gagal mak. Walaupun saya belajar dengan cikgu paling pandai kat Malaysia ni, kalau Allah kata gagal lah." Salah tu. Itu tidak ada konsep tawakal. Jadi Allah kata, walaupun semua musibah pada Allah, sebab tu Nabi suruh main kuda, memanah. Itu semua aspek-aspek yang membantu beroleh kemenangan dalam peperangan. Okey, baik, seterusnya. Kul, katakanlah ayat baru. Ustaz, ayat. maaf Ustaz. Ustaz maaf. Ya. Nak tanya kan, ada ni 44 malaikat yang jaga kita tu kan. Tu ada juga ada jin yang menghasut kita, korin tu ya. Macam mana tu? Okey. Jin tu dia hanya mampu menghasut kita buat kejahatan je. Jin tu hanya mampu menghasut kita buat kejahatan. Jin tu tak boleh beri mudarat pada kita kecuali ada usaha pada pihak luar lah. Maksudnya pihak luar guna jin tu untuk beri kita sakit, untuk beri kita benci orang tu, tak suka orang tu. Baik, setiap masa ada
ada malaikat satu, ada jin satu kat tepi kita. Malaikat tu akan memberi ilham kita untuk buat baik. Kadang-kadang kita tengok masjid ada perasaan nak pergi solat Jumaat. Kadang-kadang kita dengar ceramah ada perasaan nak duduk ceramah tersebut. Itu ilham daripada malaikat pada diri kita. Dan kadang-kadang timbul perasaan wah maksiat ni, dosa tu dosa ni, itu daripada syaitan. Maka setiap manusia ada malaikat yang akan hasut dia buat beri ilham buat baik, ada jin yang akan hasut dia buat jahat. Maka manusia tu diberi pilihan oleh Allah sama ada nak pilih kebaikan yang malaikat bagi ilham ataupun nak pilih dosa yang syaitan tersebut hasut. Jin ni dengan malaikat ni tuan-tuan tunai tidak ada kaitan pun dengan malaikat 44 tadi. Itulah. Kita ambil mana 44 tu wallahualam. Tapi malaikat dengan jin ni tidak ada kaitan pun dengan yang tukang jaga kita tadi tu. Yang tukang jaga kita tu jaga daripada ditimpa musibah. Tu je tugas dia. Yang tugas bagi ilham buat kebaikan itu malaikat lain pula. Boleh tuan-tuan tunai ya? Itu beza dia. Okey. Okey, baik, seterusnya Qul katakanlah, aku habis muka surat ni, Qul katakanlah, Allah suruh Nabi berkata, hal tidaklah, okey, tarabbasuna kamu menanti-nanti, tarabbasuna kamu menanti-nanti, bina terhadap kami, dengan kami boleh, terhadap kami boleh, bina terhadap kami dengan kami, illa melainkan, kecuali melainkan, ihda salah satu, al-husnayain daripada dua kebaikan. Al-husnayain daripada dua kebaikan. Wa dan nahnu kami juga natarabbasu ternanti-nanti bikum dengan kamu an bahawa yusibakum menimpa kamu Allahu oleh Allah bi dengan azab min daripada indihi sisinya sisi Allah ataupun bi dengan aidina tangan-tangan kami. Okey, baik, terjemahkan dia. Sorry kalau laju sikit. Tapi saya harap dapat Kapten Haji Abdul Latif. Kapten Latif ada? Nak unmute. Okey. Kulhal. Katakanlah, apalah kamu murah bagi terhadap kami kecuali salah satu daripada dua kebaikan, dan kami juga ternanti-nanti dengan kamu bahawa menimpa kamu oleh Allah dengan azab daripada sisinya dan dengannya atau daripada dengan tangan-tangan kami. Okey, Kapten. Ya. Mak Kapten masih di hospital ke? Mak Kapten? Yes. Elok, tapi dah elok Ustaz. Alhamdulillah. Dia dah keluar ICU lah. Okey, nanti habis kelas nanti ingatkan saya, kita doa untuk Mak Kapten. Mak Kapten, mertua Tuan Haji Tunai, mertua Kak Ram. Habis kelas nanti ingatkan saya doa. Okey, balik. Okey, baik. Allah Ta'ala suruh Nabi cakap pada munafik yang hati busuk ni. Allah suruh Nabi Muhammad SAW berkata kepada munafik yang hati busuk. Orang munafik, dia tak pergi perang. Ayat ni diturunkan ketika mana Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dah berangkat ke Tabuk. Nabi dengan sahabat-sahabat telah berangkat ke Tabuk. Lalu orang munafik telah menyebarkan khabar angin Muhammad dan sahabat-sahabat dia mati kelaparan dalam perjalanan. Musim panas, perjalanan jauh, ada yang jalan kaki. Musim panas, perjalanan jauh, ada jalan kaki. Maka orang-orang munafik telah sebarkan khabar angin. Muhammad dengan geng-geng dia dah mati dah kat tengah jalan.
Tak sampai tabuk lagi dah mati dah. Makanlah makanan tak cukup, air tak ada, haus, panas. Maka balik peperangan, Allah turunkan ayat ni pada Nabi Muhammad, cakap pada mereka, kamu sebenarnya orang munafik, mereka ternanti-nanti orang Islam kalah, orang Islam mati, orang Islam terhapus. Orang munafik, mereka ternanti-nanti kekalahan, kemusnahan orang Islam. Tu munafik tunggu tu. Maka Allah suruh Nabi kata, kamu sebenarnya sedang ternanti-nanti dua kebaikan. Salah satu daripada dua kebaikan. Apa maksud dua kebaikan? Boleh tulis. Pertama, kemenangan dalam peperangan. Pertama, kemenangan dalam peperangan. Kebaikanlah tu. Bila dapat kemenangan, dapat tawan negara musuh, dapat harta ghanimah, dapat pampasan, itu yang pertama. Yang kedua, mati syahid. Yang kedua, mati syahid. Nampak? Orang munafik, mereka ternanti-nanti dua perkara. Sama ada orang Islam menang, mereka sedih. Orang Islam kalah, mereka gembira. Betul kan? Orang munafik, mereka ternanti-nanti dua perkara ni. Kalau orang Islam menang, mereka sedih. Orang Islam kalah, mereka gembira. Jadi yang mereka nak ni, yang kedua ni lah, orang Islam kalah ni lah. Maka Allah Ta'ala kata, sebenarnya kamu ternanti-nanti salah satu daripada dua kebaikan. Maksudnya, dua-dua baik. Orang Islam menang pun baik. Orang Islam kalah, mati, syahid pun baik. Jadi orang Islam, setiap kali pergi berperang, tidak ada istilah rugi. Tidak ada istilah mati katak. Tidak ada istilah mati sia-sia. Tak ada. Tengok surah An-Nisa, Allah kata apa? Buka surah An-Nisa. Buka surah An-Nisa. Okey. Muka surat 89. Muka surat 89. Kak Ram telah baca Kak Ram muka surat 89 Kak Ram bawah sekali. 74. Kak Ram telah baca? Page 89 surah An-Nisa ayat 70 ayat 74. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya. Nampak? Siapa yang berperang di jalan Allah, sama ada dia gugur, mati syahid, ataupun beroleh kemenangan, kami akan bagi ganjaran besar pada dia. Jadi orang kafir pergi perang, mesti kena menang, mesti kena dapat harta ghanimah, mesti dapat tawanan, baru dianggap berjaya. Orang kafir mesti kena menang, dapat harta ghanimah, dapat tawanan, baru dikira berjaya. Kalau orang kafir pergi perang, tak menang, kalah, mati sia-sia. Sebab hajat mereka tak tercapai. Orang kafir pergi perang, nak pergi perang, musuh lari. Tetap gagal bagi mereka. Bagi orang kafir tetap gagal sebab tak dapat harta ghanimah, tak dapat tawanan. Maksud mereka perang, mesti kena menang, dapat ghanimah, dapat tawanan. Baru ada hasil. Kalau pergi perang, musuh lari, tak dapat apa-apa. Bagi mereka kalah juga. Orang Islam pergi berperang, nak redha Allah. Nak pahala ke akhirat. Menang dapat redha Allah, kalah dapat redha Allah. Bahkan kalau seri pun masih dapat redha Allah. Bahkan kalau pergi perang, musuh lari, pokok lari balik. Kita nak pergi serang musuh, musuh lari. Contoh, tetap dapat redha Allah. Dan kena ingat, peperangan Tabuk adalah peperangan yang tak jadi. Tak berlaku pun. Maka setiap laluan yang orang Islam lalu, semua dapat pahala. Tengok surah At-Taubah ni juga. Kita akan sampai berapa page lagi. Banyak lagi lah. Okey. Ayat 121, page 206. Okey, 206. Okey. Dengan 120 dengan 121. Panjang sikit lah ni. Tolong baca terjemahan dia. Puan Masyita. Tolong baca Puan Masyita boleh? Muka surat 206.
Ayat 120 dengan 121. Nak cerita je. Tolong baca. 120. Tidak layak bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka. Tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang dan tidak layak pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka lebih daripada mencintai diri Rasulullah. Dan yang demikian itu kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kesusahan dan kelaparan di jalan Allah dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang beramal soleh. Dan tidaklah mereka menghulurkan derma, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebaikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Okey, nampak? Peperangan Tabuk pergi, tak jadi peperangan. Sia-sia ke? Rugi ke? Dalam Islam tidak ada istilah sia-sia terhadap satu amal pun. Walaupun matlamat tak tercapai, maksud tak tercapai, tapi tidak ada istilah sia-sia. Yang Kak Ram baca tadi, menang dapat pahala, kalah dapat pahala. Yang Kak Ram baca. Yang ni, berjalan menempuh perjalanan nak pergi perang, lalu kat lembah, naik bukit, turun bukit, jumpa musuh ke tak jumpa musuh, semua Allah kira sebagai amal soleh. Bukan sekadar menang, untung, kalah, untung. Seri pun untung, peperangan tak berlaku pun untung. Sebab niat orang Islam pergi berperang nak redha Allah. Menang dapat redha Allah, kalah pun dapat redha Allah. Orang kafir pergi perang mati, nama dia mati katak, sia-sia. Orang Islam pergi perang mati, nama dia mati syahid. Tidak ada istilah sia-sia. Jadi Allah suruh Nabi cakap pada orang munafik, kamu sebenarnya menunggu-nunggu, zahirnya kamu menunggu-nunggu kekalahan kami. Hakikatnya kamu sedang menanti-nanti kebaikan Allah nak bagi pada kami. Sama ada kami menang, kebaikan, kami kalah pun kebaikan. Itu kelebihan perbezaan peperangan Islam dan peperangan kafir. Samalah juga dalam urusan seharian kita. Apa saja kita buat nak redha Allah. Walaupun maksud tak tercapai, hajat tidak tercapai, tetap ada pahala di sisi Allah. Nak pergi kelas, bawa kereta, ngadak jam tengah hari nak pergi kelas. Sampai, ketua kelas kata kelas cancel hari ni, ustaz tak sihat. Ustaz pula baru beritahu dia tak sihat. Kita dah ngadak jam setengah jam nanti. Sampai-sampai, kelas cancel, ustaz tak sihat. Rugi ke? Sia-sia ke? Tak. Ada pahala di sisi Allah. Drive pada rumah nak pergi kelas setengah jam tu, semua Allah kira pahala dah tu. Walaupun tak dengar muka ustaz pun, tak dengar sepatah huruf pun daripada guru, tapi oleh kerana niat nak redha Allah, balik tak sia-sia. Setiap perjalanan Allah Ta'ala bagi pahala. Sebab niat kita nak redha Allah. Sama juga orang kafir, orang Islam, pergi berperang, menang pun dapat pahala, menang pahala dapat, ghanimah dapat, semua dapat lah. Kalah pun dapat pahala, mati dapat pahala, seri dapat pahala, musuh lari, dapat pahala juga. Itu sebenarnya. Cuma, kenapa Allah sebut dua kebaikan ni? Patutnya, ya, dalam peperangan, menang, kalah, seri, mati, menang, kalah, seri, mati, ataupun tak berlaku peperangan, musuh lari. 5 lah patutnya kan? Patutnya ayat ni Allah Ta'ala kata, kamu sebenarnya sedang menantikan terhadap kami salah satu pada 5 kebaikan. 5 lah. Menang, kalah, seri, mati, musuh lari. Allah Ta'ala sebut 2 je lah. Kerana bila berlaku peperangan, orang akan tanya 2 soalan je masa balik. Menang ke kalah? Betul kan? Jangan orang tanya, awak pergi perang, menang ke kalah ke, seri ke, mati ke? Tak kata macam tu. 2 perkara besar ternanti-nanti dalam peperangan, menang ataupun kalah. Sebenarnya selain 2 ni ada 3 lagi yang lain tadi. Jadi Allah suruh Nabi cakap pada orang munafik, kami tetap tak rugi, kami tetap tak sia-sia, kami tetap tidak diabaikan oleh Allah kerana kami menang pun kebaikan, kami kalah pun kebaikan. Tapi kamu
yang ternanti-nanti terhadap kami keburukan tu, sebenarnya kami pun ternanti-nanti juga terhadap kamu keburukan. Keburukan tu sama ada, Allah azab kamu dengan tangan kami. Tangan kami. Apa maksud Allah azab kamu dengan tangan kami? Kamu sekarang munafik. Selama mana kamu menyembunyikan kemunafikan kamu, kami tak akan serang kamu, kami tak akan bunuh kamu. Tak boleh bunuh orang munafik. Selagi mana tak jelas perkataan tu daripada mulut mereka yang mereka ni munafik, tak boleh bunuh. Tapi bila mereka dah zahirkan kemunafikan mereka, join tentera musuh, boleh bunuh. Jadi, maksud ayat macam ni. Kami tunggu masa je ni nak bunuh kamu dengan tangan kami ni. Oleh kerana kamu ni menzahirkan Islam secara zahir, kami tak boleh bunuh kamu lah. Tapi, kami pun ternanti-nanti je masa sesuai nak bunuh kamu. Bila masa sesuai tu? Bila mereka menzahirkan kekafiran mereka dengan jelas, maka masa tu mereka musuh kita boleh bunuh dia. Itu yang pertama. Ataupun, kamu mungkin senantiasa menyembunyikan kemunafikan kamu dalam hati sampai kamu mati. Tapi kami pun ternanti-nanti kebinasaan kamu yang Allah datangkan lepas kamu mati nanti. Kamu duk tunggu kami dapat musibah, keburukan. Kami pun tunggu juga kamu dapat musibah dan keburukan. Baik. Ayat ni, ulama bincang, adakah makna zahir ataupun makna kita panggil makna maknawi? Makna zahir macam ni. Oleh kerana orang munafik memang mengharapkan kematian ataupun keburukan pada orang Islam, maka ayat ni pun seolah-olah Allah suruh juga orang Islam, mengharapkan keburukan pada orang munafik. Ini bertentangan dengan sifat Nabi. Sifat Nabi apa sifat Nabi? Iradatul khairi lil ghairi. Nak kebaikan pada orang lain. Jadi kalau ikut zahir ayat ni, seolah-olah Nabi menanti-nanti musibah pada orang munafik. Betul kan? Tak kena kan? Jadi dua pendapat. Pendapat pertama, memang Allah suruh Nabi dan orang Islam ternanti-nanti keburukan terhadap orang munafik. Keburukan tu sama ada mereka kalah kena bunuh kat tangan orang Islam ataupun mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi Nabi ni seorang yang nak semua orang Islam mati dalam keadaan Nabi SAW adalah seorang Nabi yang menginginkan semua manusia mati sebagai orang beriman. Betul kan sifat Nabi? Sebab tu pernah dengar kisah mayat Yahudi dibawa depan Nabi, Nabi menangis. Sebab Nabi tak dapat buat dia jadi Islam. Itu sifat Nabi. Tapi dalam ayat ni, Allah suruh Nabi kata, aku tunggu masa je mu nak mati. Kena azab dengan Allah dalam kubur. Pendapat pertama, memang Allah suruh cakap macam tu pun. Tapi, berlawanan dengan sifat Nabi tadi kan? Ya. Allah suruh Nabi cakap macam ni pada orang munafik setelah mereka diberi nasihat berkali-kali. Nabi bukan nak orang munafik mati dalam keadaan sia-sia. Nabi pun nak orang munafik itu jadi Islam sebenar. Jadi mukmin sebenar. Jadi orang Islam yang betul-betul beriman pada Allah. Tapi setelah diberi nasihat, petunjuk berkali-kali, berpuluh-puluh kali, masih ketegak juga, maka inilah ayat sesuai untuk mereka. Anak kita, mana ada kita doa anak kita, matilah senang. Mana ada mak cakap macam tu pada anak-anak. Tapi anak tu degil sangat. Dah cakap jangan isap dadah juga. Last kali mak ayah ni kadang-kadang keluar juga. Mati lagi bagus. Betul kan? Ini boleh berlaku dalam sekitar kita. Saya bukan reka cerita, berlaku. Ada mak ayah cakap ke anak dia, mati lagi bagus. Tak sayang anak ke? Tak sayang apa. Anak, mak ayah dia dah buat macam-macam suruh anak dia berubah. Tapi tak berubah juga. Mak ayah dia kata, mati sedang anak tu. Nabi tak sayang umat ke cakap macam ni? Nabi sayang umat. Nabi dah cakap berpuluh-puluh kali. Tapi tak dengar juga. Inilah ayat sesuai. Itu satu. Maksud yang kedua adalah Allah suruh cakap macam ni. Kita panggil dalam bahasa Arab disebut musyakalah. Menggunakan perkataan yang sama untuk kenakan pihak lawan. Kamu ternanti-nanti keburukan untuk kami. Kami pun ternanti-nanti keburukan untuk kamu juga. Ini dipanggil musyakalah. Maksudnya apa? Guna perkataan yang sama untuk kenakan pihak lawan. Tetapi perkataan itu bukanlah dimaksudkan. Contoh ayat, wa makaru wa makarallah. Biasa dengar kan? They plot. Mereka perancangan jahat. Lepas tu Allah Ta'ala buat perancangan jahat juga. Allah tak perlu buat perancangan jahat. Ini dipanggil guna perkataan yang sama untuk kenakan pihak lawan. Tetapi perkataan itu tidaklah dimaksudkan. Orang munafik ternanti-nanti keburukan pada orang Islam.
Orang Islam pun ternanti-nanti juga keburukan pada orang munafik. Sama-sama lah, 2 kali 5 juga kalau macam tu. Orang munafik ternanti-nanti keburukan pada orang Islam. Orang Islam pun ternanti-nanti keburukan pada orang munafik. 2 kali 5 lah macam tu kan. Menurut pendapat kedua, walaupun guna perkataan yang sama untuk orang munafik, tetapi perkataan tu tidak dimaksudkan. Dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Pendapat pertama, ya, memang Allah suruh orang Islam ternanti-nanti keburukan pada orang munafik. Pendapat kedua, hanya guna perkataan yang sama tapi tidak dimaksudkan. Banyak dalam Quran wa makaru wa makarallah, they plot, tak Allah plot juga. Apa lagi ayat Quran? Mereka memperolok-olokkan Allah. Maksud ayat seterusnya, Allah memperolok-olokkan mereka. Allah tak perlu perolokkan mereka pun. Ini dipanggil musyakalah, menggunakan perkataan yang sama untuk kenakan pihak lawan. Tengok muka surat 101 nak jelaskan musyakalah tu. Muka surat 101 Tolong terjemahkan dia 101 siapa ya? Tuan Haji Aziz. Tuan Haji Aziz ada Tuan Haji Aziz dah hari. Muka surat 101. Ada. Ayat 142. Ayat 142. Tolong baca. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riak, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Ayat dia, orang munafik nipu Allah. Tipu mereka. Allah perlu tipu ke? Allah tak perlu tipu pun. Allah nak bagi balas, pok bagi sekali. Tu mati, mudah. Tapi Allah guna perkataan Allah tipu mereka tu, maksudnya Allah menggunakan perkataan yang sama untuk kenakan pihak lawan. Allah tak perlu menipu pun. Wa makaru wa makarallah. Mereka plot untuk menipu agama Islam. Allah pun perlu plot juga. Allah tak perlu plot, Allah tak perlu perancangan pun. Ini dipanggil musyakalah, maksudnya guna kata-kata sama untuk kenakan pihak lawan. Sama juga dalam ayat ni. Mereka menanti-nanti keburukan, orang Islam pun menanti-nanti juga keburukan. Tapi itu bukan dimaksudkan. Hanya guna lafaz yang sama. Contoh ayat akhir surah As-Sajadah. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Tunggulah. Kami pun tunggu juga. Tengok surah ayat yang sama macam ni juga. Surah At-Tur. Tengok surah At-Tur. Buka surah At-Tur ya. Buka surah At-Tur. Muka surat 524. 524 ayat 30 dengan 31. 524 ayat bawah sekali. 30, 31. Tolong baca terjemah ayat bawah sekali tu. Puan Nolis. Puan Nolis tolong baca. 524. Ada Puan Siti Nolis. Ada. 524. 30, 31. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakan Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Nampak? Orang-orang musyrikin, mereka ternanti-nanti bilalah Nabi dapat musibah. Muhammad ni duk kutuk-kutuk berhala kita, dia seronok kutuk berhala kita. Nanti berhala kita bagi apa? Bagi sial pada dia baru dia tahu. Berhala kita ni dia sedap kutuk, dia tak tahu nanti berhala kita boleh bagi kesialan bagi dia. Jadi orang-orang musyrikin menanti-nanti sial yang menimpa Nabi, maka Allah katakan Nabi, tunggulah, aku pun tunggu juga. Aku pun tunggu juga. Sama macam ayat kita sekarang. Okey, habiskan ayat kita. Faham ke habiskan ayat kita. Jadi ayat tadi, kamu menanti pada kami salah satu pada dua kebaikan. Kami pun menanti untuk kamu dua perkara juga. Dua perkara, pertama, kamu dibinasakan dengan tangan kami sendiri. Yang kedua, Allah Ta'ala binasakan kamu dengan azab daripada Allah walaupun bukan melalui tangan kami. Famaka tarabbasu, tunggulah kamu. Tarabbasu, tunggulah kamu. Inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kamu. Ma'akum bersama kamu, mutarabbisun, orang-orang yang menunggu. Mutarabbisun, orang-orang yang menunggu. Jadi ayat ni sama macam ayat yang dibaca oleh Puan Nolis. Datin Rohaya, tolong baca Datin Rohaya ayat terakhir kita hari ni.
Datin Rahaya, tolong baca ayat akhir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tunggulah kamu, sesungguhnya bersama kamu Sesungguhnya kami. Maka sesungguhnya bersama kami orang-orang yang tadi Ustaz? Maaf. Menunggu. Yang menunggu. Okey. Menunggu. Okey. Tunggulah kamu. Kamu tunggulah. Kamu duk tunggu kami punya musibah. Kami pun sama juga tunggu musibah menimpa kamu. Okey, baik. Kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Boleh tak kita baca Al-Fatihah sama-sama sekali? Kemudian kita doakan mak Kapten, mak mertua Kak Ra, mak mertua Haji Tunai. Allah Ta'ala sembuhkan seperti sedia kala, dapat keluar hospital dengan cepat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يسر جميع أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم اشفنا واشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي أمهم اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارزقها الصحة والسلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم يسر جميع أمورنا وأمورها في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.